Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya kasih sekalian, ya, anak-anak tahun 3 yang saya kasih sekalian, bertemu lagi kita pada hari ini pada mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3. Kita berada pada bidang hadis, dan inilah tajuk kita, yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Ya, tajuk yang sedang kita berada di dalamnya. Anak-anak sekalian, kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini. Hadis yang sedang kita pelajari ini adalah satu-satunya hadis yang akan kita pelajari pada tahun ini. Akan datang dia akan ada hadis yang lain, tapi inilah hadisnya, dan hadis ini menceritakan tentang bagaimana Nabi memerintahkan supaya kita menghormati orang yang lebih tua dan mengasihi orang yang lebih muda. Baik anak-anak sekalian, ini adalah hadis yang telah pun kita baca bersama pada minggu lalu. Baca dalam bentuk saya beri video, anda tonton dan anda hantar balik rakaman anda. Dan saya ucapkan tahniah kepada yang telah menghantar rakaman. Hari ini kita akan baca sama-sama hadisnya. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak pula memuliakan orang yang lebih tua. Baik anak-anak sekalian, kita bercakap tentang hadis ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, Nabi beritahu pada kita secara mudah, secara ringkas. Nabi bagi tahu antara sifat orang Islam adalah dia mesti hormat kepada orang tua dan mesti sayang kepada orang yang lebih muda. Jadi kita terus fikir, siapa yang lebih muda daripada awak anak-anak sekalian? Contoh, adik awak, kan? Adik tentu lebih muda, maka wajiblah awak sayang pada dia. Dan siapa pula yang lebih tua? Sudah tentu yang pertama ibu dan ayah. Kemudian mungkin guru kita, abang dan kakak kita. Orang-orang yang lebih tua daripada kita, lebih awal lahirnya ini, hendaklah kita muliakan dia. Macam mana kita nak muliakan? Nanti kita belajar sama-sama sekejap lagi pada slide yang seterusnya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita nak pergi kepada bahagian yang baru, iaitulah kita nak berkenalan dengan apa yang dinamakan sebagai hadis. Kita tengok di sini, mari berkenalan dengan hadis. Soalan, ada dua soalan di sini anak-anak. Pertama, apakah yang anda tahu tentang perkataan hadis ini? Apa hadis? Kalau saya tanya hadis apa? Siapa yang pernah dengar? Adakah pernah tak dengar perkataan hadis ni disebut sebelum daripada awak dengar hari ini? Cuba fikirkan. Fikirkan. Ada tak? Pernah tak dengar? Mari kita nak hari ni Ustaz nak ajak awak semua kita kenal apa yang dimaksudkan dengan hadis ni. Baik anak-anak sekalian, hadis. Baik, hadis adalah, dia kata di sini, semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Jadi dia kata di sini, hadis ini adalah perkara yang disandarkan. Maksudnya apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi dari segi perkataan pertama, perbuatan yang kedua, pengakuan yang ketiga, dan yang keempat sifat. Ada berapa? Ada 4 perkara yang disandarkan kepada Nabi dianggap sebagai hadis, iaitu perkataan, perbuatan, pengakuan dan juga sifat. Baik, nanti kita akan tengoklah contohnya perkataan Nabi ni, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi cakap, macam hadis yang kita baca hari ini. Yang hari ini hadis ini Nabi sebut, Nabi cakap. Maka bila mana Nabi cakap, dia dipanggil sebagai hadis. Kemudian hadis ni penting atau tidak anak-anak? Dia penting lah, kerana dia menjadi sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Quran panduan kita, betul? Kita baca Quran, awak belajar baca Quran, awak belajar sampai khatam, kemudian kita baca pula maksud ayat-ayat Quran. Kemudian bila ada masalah, kita selalu dengar bila kita solat Jumaat, walaupun anak-anak mungkin dah lama tak
dapat solat Jumaat. Khatib kata apa? Apabila kamu berselisih tentang satu perkara, maka kembalikan kepada Al-Quran. Maksudnya, rujukan kita Al-Quran. Tetapi selepas daripada Al-Quran, rujukan yang kedua sebagai orang Islam ini adalah hadis Nabi SAW. Kerana Nabi menerangkan hukum hakam dalam hadis Nabi. Jadi contohnya kita tengoklah hukum tentang sesuatu perkara yang kita pelajari, sebahagiannya mungkin datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya anak-anak, baik anak-anak yang dikasihi sekalian, boleh lihat pada rajah ini bagaimana pecahan ditunjukkan bagaimana hadis ni adalah sifat, perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu dipanggil ataupun termasuk dalam kategori hadis. Maka demikian anak-anak yang dikasihi sekalian, kalau perbuatan, perkataan, sifat dan pengakuan ni bukan dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka dia tidak dianggap sebagai hadis. Itu ringkasnya untuk mudah kita faham ya. Kemudian anak-anak boleh tengok pada muka surat 40 dan 41 itu, dia telah senaraikan dalam bentuk gambar, dikumpulkan adab-adab itu yang kita sebut tadi, dalam mengasihi orang yang lebih muda dan adab menghormati orang yang lebih tua. Boleh kita tengoklah adab mengasihi orang yang lebih muda dikumpul dalam petak yang berwarna merah jambu ni, dan adab menghormati orang yang lebih tua pula letak dalam petak yang berwarna oranye. Contohnya dia kata berbicara dengan nada yang mesra, kemudian mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Tu contoh bagaimana orang yang lebih tua sepatutnya mengasihi orang yang lebih muda. Melihat mereka dengan penuh kasih sayang, menunjukkan ciri-ciri teladan yang baik dan sebagainya. Demikian juga nanti anak-anak boleh lihat juga yang dalam petak berwarna oranye ini ataupun berwarna peach ini, dia senaraikan pula bagaimana cara kita nak memuliakan orang yang lebih tua. Ini untuk memudahkan kita faham apakah yang dimaksud adab mengasihi orang yang lebih muda dan adab menghormati orang yang lebih tua. Seterusnya anak-anak yang dikasihi sekalian, kita pergi kepada bahagian itu kita membincangkan pula kesan mengasihi orang yang lebih muda. Kesan mengasihi orang yang lebih muda ni, ataupun boleh kita kata kebaikan. Kalau kita sayang pada orang yang lebih muda pada kita, kita akan disayangi dan dihormati. Orang lebih sayang adik kita, orang lebih muda pada kita akan lebih sayang pada kita. Keluarga kita akan hidup bahagia, semuanya saling sayang menyayangi. Masyarakat akan hidup aman harmoni. Orang yang muda akan lebih sopan, dan juga wujudnya kerjasama dalam semua urusan. Semua orang muda bekerjasama sebab yang muda akan rasa disayangi, dan orang yang menghormati orang yang lebih tua pula akan wujud kasih sayang di antara yang muda dengan yang tua. Kehidupan akan lebih diberkati dan juga akan memperoleh ketenangan jiwa, dikasihi oleh Allah dan Rasul, dan kehidupan masyarakat akan lebih harmoni. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sebab itu kita perlu ada perasaan sayang pada orang yang lebih muda daripada kita, adik-adik kita, orang yang lebih lahir lebih lewat daripada kita, orang muda lah, lebih muda daripada kita. Demikian juga perlu kita hormat pada orang yang lebih tua daripada kita, macam ayah kita. Bila mana kita hormat pada ayah dan ibu kita, kita akan dapat keberkatan, kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita akan dimudahkan, kita nak pergi sekolah, kita melangkah ke sekolah, kalau sekolah dibuka besok dalam keadaan didoakan oleh para malaikat dan sebagainya. Jadi itu antara kesan kalau kita mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua ya. Baik anak-anak sekalian, itu sajalah pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasan ya, anda dikendaki buka buku teks muka surat 40 dan 41. Kemudian lihat adab-adab yang telah berada pada halaman tersebut, kemudian isikan dalam jadual. Jadual ni hendaklah anda buat, lukis dia bentuk jadual seperti ini dalam buku tulis anda.
Ini contohnya, kemudian isikan adab-adab tersebut di tempat yang betul. Yang mana adab mengasihi orang muda, isikan di bahagian mengasihi orang muda. Yang mana pada bahagian mengasihi adab menghormati orang tua, isikan pada bahagian adab menghormati orang tua. Baik, itu saja, dan tugasan kedua saya akan beri dalam grup nanti ya. Baik. Terima kasih anak-anak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.